Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan lagi petunjuk kepada kita semua, di mana setiap kali kita berada di sini, setiap itulah kita dapat ilmu pengetahuan yang berbeza-beza. Semalam atau sebelumnya kita dapat banyak pengetahuan yang berlainan tentang diri Allah Ta'ala. Hari ini kita dapat lagi ilmu-ilmu pengetahuan tentang diri Allah Ta'ala tu yang berlainan. Jadi dengan aja pengetahuan-pengetahuan itu, kita dah merasa nikmatnya. Nikmat. Belum lagi kita, macam saya, belum lagi diberikan lagi nikmat tenggelam dengan diri Allah Ta'ala tu lagi. Belum. Masih lagi mencari-cari. Cuma sekadar saya mendengar aja sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang diri Allah Ta'ala, saya dah merasa nikmat dia. Wah, Alhamdulillah. Apalagi kalau saya tenggelam diri Allah Ta'ala tu, saya tak boleh nak tu ucap dengan kata-kata. Bersyukurlah banyak-banyak. Itu saja yang dapat saya berkongsilah pada malam ini. Semoga kita istiqamah menghadirkan diri kita, buat peringatan untuk diri kita dan sebab kita, supaya kita lagi mantap lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit perkongsian yang perlu kita buat, iaitu kita jangan hanya mendengar saja dalam majlis ni, sebelum ni ke, hari ni ke, esok ke, lusa ke. Jangan kita hanya mendengar saja. Jadi kita mengamaliahkan dalam kehidupan harian kita, seperti mana yang saya pernah beritahu sebelum ni, untuk diri saya sebenarnya, dan untuk dikongsikan bersama, iaitu kalam dia. Kita bawa dalam solat, keluar solat, bawa dalam solat, keluar solat. Keluar solat tu mana kehidupan harian kita, bekerja di pejabat ke apa ke kan. Setinggi mana pun fail yang kita ada, saya cakap dengan rumah saya macam tu je. Dia cakap, susah lah, apa benda fail ni, susah, pening kepala. Jangan sebut, dah selesai tu sebut la haula wala quwata illa billah. Mana ada kita ada yang buat. Lepas dia buat, dia rasa tenang je kan. Saya cakap, itulah sebenarnya pembuktian yang Allah Ta'ala buktikan. Jadi kita nak buat benda ni, sebenarnya kita kena ada latihan. Latihan demi latihan, hari demi hari, saat demi saat, jam demi jam. Semua kita kena buat latihan. Kalau kita tak buat latihan, macam mana kita nak buat? Sekolah kita, masa sekolah dulu pun, kalau kita main hoki ke, main bola sepak ke, mana ada cikgu cakap kau tak payah buat latihan, kau dah menang dah? Mana ada kan. Setiap ustaz memberitahu memang kena ada latihan. Latihan apa yang Allah Ta'ala ulahkan. Kalau kita nakkan Allah, latihan tu jangan risau, Allah Ta'ala yang bagi, jangan risau, Allah Ta'ala yang akan ulahkan latihan tu. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kita duduk dalam majlis ni sebenarnya diampunkan. Dalam hadis Nabi tadi, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebaikan yang Allah Ta'ala bagi tu, moga-moga, saya pun berdoa untuk semua sekali yang mendengar YouTube, para jemaah yang Allah Ta'ala kata tadi diampunkan daripada dosa tadi, kebaikan tadi digantikan dengan kebaikan tadi. Moga-moga kebaikan itu menjadikan tiadanya kedirian kita, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk duduk dalam majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
berbagai-bagai dan berbagai bentuk perumpamaan yang Allah bagi kepahaman pada kita menerusi rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui syekh pembimbing rohani kita. Alhamdulillah, sedikit sebanyak Allah memberi kepahaman kepada kita semua dengan rahmatnya. Inilah bentuk kasih sayang Allah pada kita semua. Sebenarnya kita memang benar-benar tak layak untuk mendapatkan ini semua, karena yang layak untuk dapat ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu, marilah kita bersama-sama bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dialah yang memuji dirinya sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin kita boleh belajar daripada Syekh kan, ilmu ni kan. Sebab apa, daripada kita kecil kan, kita tak tahu siapa diri kita kan, apa akan jadi dekat kita, ke mana kita kan, apa tujuan kita dan apa seterusnya kan, apa matlamat kita kan, sebenarnya apa kan. apa motif Tuhan jadikan kita ni sebenarnya. Tuhan jadikan ada yang apa, ada syurga, ada neraka kan, ada ujian, ada apa, macam-macam kan, ada sakit, ada macam-macam ada. Lepas kita apa macam-macam kita dapat apa last impian kita, apa yang kita nak sebenarnya, kekuatan kita tu apa. Kita takut dah apa, dari segi harta, dari segi apa, jalanan kita tu kan ada kekurangan. Tak ada siapa yang faham, kecuali dia lah, kecuali Allah lah yang faham kan. Nak berubah ke apa kan, nak jadi apa, sempurna kan, tak boleh dengan dia apa, dengan kudrat kan, macam apa, tenaga kita lah, bukan kita punya kudrat kan, tenaga kita ni, tenaga peluh kita apa semua kan, darah kita apa semua milik, semua milik dia kan. Bagi kita, kalau kita dah kenal tu, dah tahu tu, dia dah tahu kan, malu lah, bukan kita lagi, bukan tugas kita kan, dah tahu lah. Yang special tu, istimewa tu, semua datang daripada dia lah kan. Bangun pagi, ceritalah kan keseronokan ke apa ke kan, apa yang kita nak kan, tu je lah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, sekian apa. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Saudara kita Asri, Latif, Adi, Ridwan dah bagi apa pengalaman rohaniah dia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita duduk di bawah satu
Citra Allah jadikan citra dia tu tadi kat muka bumi ni satu pancaran. Citra ni pancaran. Dia pergi pada seseorang yang arif billah, orang yang kenal diri, kenal Allah, ahlullah. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah lah, pancaran ilahi, pancaran Allah, citranya. Maka Allah suluhkan kepada Rasulullah. Dia Rasulullah wafat, sahabat, terus wali-wali Allah, arif billah, wali-wali Allah. Terus dia pancaran dia daripada pancaran ilahiyah, mana daripada Allah, daripada Allah. Jadi beruntunglah orang mendapatkan, menjumpai pancaran-pancaran ilahi itu pada diri manusia yang ni tadi. Beruntunglah, sebab dia akan sentiasa mendapat suluh daripada Allah sebenarnya. Sebab orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia ahlullah, dia ahli Allah, dia arif billah, dia wali Allah, dia ni akan jadi, mana dia pergi dia akan menyuluh manusia dengan pancaran ilahi yang dikenal tadi. Bila dikenal Allah tu, dia nakkan pancaran ilahi. Jadi pancaran ilahi tu ada. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata, engkau jangan cari aku ke atas, jangan cari aku kat bawah, ke kanan, ke kat mana, aku tak ada. Aku berada pada diri manusia yang kenal aku. Maka siapa yang duduk di situ, maka orang itu adalah orang mukmin. Kau duduk kat orang mukmin tu, maka engkau beruntung, sebab ada pancaran aku dalam diri dia. Jadi kau beruntung seolah engkau dah jumpa aku. Jadi aku letakkan pada lidah orang ini adalah kalimat suci aku. Untunglah maknanya engkau dah berjumpa aku, kata Allah. Berat gitu. Lepas tu dia orang ini dia akan memberikan tadi cerminan kepada, dia jadi cermin tu kepada orang lah. Jadi dia pergi mana pun dia jadi cermin. Dia orang tengok dia tadi, orang nampak Allah SWT, orang nampak maknanya terbuka apa yang bila bersama dengan dia tadi di cermin. Jadi Allah SAW bagi tahu satu hadis sesuai dengan perkataan saya ni tadi, orang mukmin bagi saudaranya yang mukmin ibarat seperti cermin, saling suluh saling bagi pancaran ilahi sana. Jadi beruntunglah orang yang, jadi kita manfaatkan dalam kehidupan kita ni, sentiasa tetap teguh dengan Allah SWT. Tak ada yang lain lagi yang kita nak harapan. Tadi dia bagi tahu, wa ila rabbika far, 24 jam kita latih diri kita di situ. Di situ aja Allah dah bagi kita latihan yang paling best. Hari-hari kena bangun tidur, nak tidur pun bagi tahu, ya Allah, nanti aku tidur mimpi, tolonglah Allah, aku nak engkau juga. Tidur pun aku nak engkau juga, ya Allah. Apalagi bangun tidur engkau juga, ya Allah. Jadi ada satu wali Allah tu kata, bila engkau dah terbiasa, bila engkau tidur, engkau mengucapkan, ya Allah, tidurkan aku dengan engkau, tidurkan aku dengan engkau, dan bawa aku keluar roh aku dengan engkau, dan bila aku bangun, jadikan aku bangun pun tetap dengan engkau. Wali Allah kata, nanti bila engkau mati, tetap juga nanti bila engkau nak dicabut nyawa, tetap engkau nakkan kepada Allah. Dan aku, di roh kau dah jasad dah masuk dalam kubur, roh kau masuk balik, terjaga, kau tetap akan cari Allah. Sebab engkau dah buat melazimkan diri engkau di dunia, selalu engkau tenggelam dengan Allah di mana pun. Begitu juga nanti kau masuk alam mana pun, tetap kau tercabut nyawa engkau, masuk balik, tetap engkau dengan, nak dicabut pun kau dengan Allah. Hidup mati apa sentiasa engkau dengan Allah. Jadi mudah-mudahan kita memperolehinya. Ini nama keuntungan, kemenangan, keamanan. Tidak ada lagi kerosakan. Aman maknanya, tak ada yang perlu nak kita risaukan bila kita dah dengan Allah SWT. Tak perlu risau dah, tak ada was-was lagi, tak ada syak lagi, tak ada apa lagi, tenang setenang-tenang dengan Allah. Itu yang Allah Ta'ala hendak, dan Rasulullah sendiri nakkan umat dia pergi
begitu. Apatah lagi nanti ganti-ganti wali-wali Allah, semua orang tu bersifat begitu. Nakkan kita ni selamat-selamatnya mesti kenal diri, kenal Allah. Itu je je. Ya. Yang mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, dan dalam menyampaikan ada rasa kedirian saya minta maaf. Terima kasih perhatian yang sangat. Mudah-mudahan perhatian tu dapat dimanfaat dalam kehidupan, sentiasa mengesakan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.